Alhamdulillah tadi kita dapat bertemu dengan Syekh, salah satu daripada pewaris Anbiya alaihi wassalam. Dan Alhamdulillah hari ini Jumaat, Masya Allah, kita sama-sama berhimpun untuk tunaikan satu perintah Allah yang besar, yaitu solat fardu Jumaat. Sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menjadikan kematian, mencipta kematian dan kehidupan ini untuk uji di antara kamu, siapakah di antara kamu mempunyai ahsanu amala, amalan yang terbaik di sisi Allah. Maka alim ulama membahaskan ayat ini, di mana kalau kita lihat ayat ini Allah tidak sebut, Allah nak tengok di antara manusia ini aksaru amala, siapakah yang mempunyai amalan yang terbanyak. Akan tetapi Allah sebut di sini ahsanu amala, siapakah di antara manusia yang mempunyai amalan yang terbaik. Kata alim ulama, ada orang dia boleh buat amal, tetapi amal tak sempurna. Contoh, satu orang dia boleh sembahyang tahajud 1000 rakaat contohnya, tapi dalam keadaan pemakninah dia tak jaga, Fatihah dia tak betul, dalam keadaan dia punya bacaan-bacaan dia tak betul, rukun-rukun dia tak dapat jaga dengan baik, maka 1000 rakaat dia tadi nak bandingkan dengan 2 rakaat orang yang mana solat dengan sempurna, maka kata alim ulama lebih baik 2 rakaat yang sempurna tadi daripada 1000 rakaat. Tetapi kalau 1000 rakaat tadi dapat dikerjakan dengan cara yang betul, rukun yang betul, makna yang betul, maka itu lebih afdal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu orang syekh kami nama Syekh Mansur, dia cerita kisah daripada ayat ini. Antara kisah yang boleh kita bawa, kata Syekh, kisah satu orang isteri Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid satu orang khalifah besar di satu zaman sebelum kita, yang mana setengah ulama mengatakan bahawa dalam pemerintahan Abbasiyah ada satu pemerintah namanya Harun Ar-Rasyid. Dan Harun Ar-Rasyid ini tuan-tuan, dia isteri namanya Siti Zubaidah rahmatullah alaih. Dan Siti Zubaidah ni satu orang yang sangat kaya, dan kekayaan dia bukan sebab suami dia kaya. Memang dia anak orang kaya, memang keturunan dia keturunan orang kaya, dia kaya. Ada setengah orang dia kaya sebab suami dia kaya, sebab tu dia kaya. Suami dia kaya, dia jadi orang kaya ni tak. Tapi Siti Zubaidah ni bukan, dia memang kaya sebab keturunan dia orang kaya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Siti Zubaidah rahmatullah alaih satu ketika dia pergi buat haji. Dan sampai di kota Mekah, dia lihat orang di Mekah susah untuk dapatkan air. Di sana ada di Zamzam, tapi sistem di sana tu orang datang begitu ramai, jadi orang yang berkhemah dekat Arafah harus semua ni susah dapat air. Maka apa dia buat? Dia telah pulang ke tempat dia di Baghdad dan telah kumpulkan orang cerdik pandai ketika itu, kontraktor, engineer dan orang cerdik pandai ketika itu, untuk dia ceritakan macam mana kita nak buat satu sistem yang mudahkan orang pergi Mekah, sampai di Mekah mudah dapat air. Maka kata ada ulama, dia telah kumpul, dia telah bincang, maka setengah ulama mengatakan bahawa mereka telah cadangkan untuk buat satu terusan, alihkan air daripada satu tempat yang jauh ke kota Mekah, daripada satu tempat yang jauh pergi Arafah, Arafah pergi ke Mekah. Ada setengah ulama kata alihkan air daripada Baghdad, buat terusan air daripada Baghdad pergi ke Mekah 1000 km. Daripada Baghdad pergi ke Arafah, Arafah pergi ke Mekah. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi sekarang, bukan dulu, sekarang pun tuan-tuan pergi dekat Arafah, masih ada lagi terusan yang dibuat oleh Siti Zubaidah rahmatullah alaih, yang dipanggil oleh orang Arab sebagai Ain Zubaidah. Sampai sekarang lagi. Cuma ni beza lah sekarang ni, kalau tuan-tuan pergi Arafah, Jabal Rahmah, tempat orang pergi naik bukit, ada batu warna putih yang orang contoh nama tu kan. Tuan-tuan nampak kat bawah tu, kat lereng bukit tu ada tembok. Tuan-tuan tengok kat tembok tu. Itulah dia terusan Siti Zubaidah yang dialihkan oleh setengah ulama mengatakan bahawa daripada Baghdad pergi ke Arafah, Arafah pergi ke Mekah. Tapi sayangnya disebabkan tidak cinta pada sejarah, kalau tuan-tuan pergi lagi di kota Mekah, Ain Zubaidah ni dijadikan tempat buang sampah. Ini bukan kita buat cerita, tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terusan tadi dibuat. Dan Siti Zubaidah telah keluarkan sejumlah wang yang sangat besar, duit dia, simpanan dia sendiri, bukan duit kerajaan, bukan duit suami dia, duit dia sendiri. Dia telah keluarkan belanja yang besar, dan dia buat ni semata-mata kerana Allah. Zaman itu bukan kalau kita buat orang akan sokong kita, akan jadi pemimpin, tak. Zaman itu memang buat kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Bahkan dia isteri raja, dia tak berhajat pun kepada air itu. Orang mesti akan sediakan air untuk dia. Dia buat ni semata-mata kerana Allah, untuk bantu orang yang datang haji mudah dapat air, orang datang Mekah mudah dapat air, orang datang umrah mudah dapat air. Semata-mata untuk bantu tetamu Allah.
Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dikeluarkan sejumlah wang yang besar dan sistem perbaikan itu dibuat, satu terusan telah dibuat, dan setelah terusan itu siap, maka air telah dialirkan. Tetapi bila air dialirkan, air tak sampai ke Mekah. Maka Siti Zubaidah risau dan panggil balik engineer kontraktor tadi balik, suruh dicek apa masalah pipe ni, apa masalah terusan ni sampai kan air tak sampai ke Mekah. Maka dicek balik, diselidik balik, rupanya ada berlaku kesilapan dalam pembinaan dan air itu jadi lembab. Sistem terusan itu jadi lembab dan air menyerap tak sampai ke kota Mekah. Maka Siti Zubaidah alhamdulillah beritahu, perbaiki terusan ni. Saya nak supaya terusan ni boleh digunakan. Maka diperbaiki. Kata kontraktor waktu tu, engineer arkitek zaman tu, dia kata, wahai puan, kos baiki 2 kali ganda daripada kos buat. Kos baiki 2 kali ganda daripada kos buat. Maka kata Syekh kami, Siti Zubaidah rahmatullah alaih telah korbankan seluruh harta dia. Tadi korban sikit je, ini telah korbankan seluruh harta dia semata-mata untuk buat terusan tadi, untuk baiki terusan tadi, dan dia buat ni semata-mata kerana Allah, untuk mudahkan orang pergi haji, pergi umrah, mudah dapat air. Itu je, bukan sebab lain, bukan sebab nama, bukan sebab apa, semata-mata kerana Allah. Dan dia telah korbankan seluruh harta dia. Dan setelah siap terusan tadi, maka air telah dialirkan dan orang mudah menggunakan air nak ambil wudu. Orang yang datang berkhemah, nak pergi Mekah, nak pergi haji, mudah dapat air untuk masak, untuk mandi dan sebagainya. Semata-mata kerana Allah. Tak lama lepas tu, Siti Zubaidah rahmatullah alaih meninggal dunia. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, satu orang saleh telah mimpi Siti Zubaidah rahmatullah alaih berada di sebuah taman yang sangat cantik. Maka dia kata, Masya Allah, puan berada di taman syurga ke ni? Dan puan, Masya Allah, saya tahu puan ni memang layak untuk masuk syurga. Sebab puan telah korbankan seluruh harta puan semata-mata untuk buat seterusan, mudahkan orang yang pergi Mekah, yang pergi haji, pergi umrah, mudah dapat air. Jadi Allah terima amalan puan tadi. Mungkin disebabkan itu Allah masukkan puan dalam syurga. Maka Siti Zubaidah rahmatullah alaih beritahu, saya tidak dapat masuk syurga disebabkan amalan tadi. Itu dah sebabnya itu. Saya tidak dapat masuk syurga disebabkan amalan tadi. Bahkan Allah tak pandang pun amalan saya tadi itu. Terkejut orang soleh ni. Masya Allah, amal begitu hebat. Korbankan seluruh harta. Hari ini kita korban seminggu sekali RM1 dari Jumaat datang ke masjid pun kita dah rasa syok lah. Ini mesti masuk surga ni, kita dah rasa syok lah. Padahal sedekah seminggu sekali RM1 je Jumaat. Siti Zubaidah korbankan seluruh harta. Dia beritahu, Allah tak pandang pun amal saya ni. Jadi Syekh atau seorang soleh ni tanya, wahai Siti Zubaidah, jadi macam mana tu boleh masuk surga kalau amal tu Allah tak pandang? Dia beritahu, satu hari saya sedang duduk dengan inang dan dayang-dayang saya. Maka sedang mereka ni bersyair, berkasidah. Saya begitu seronok, begitu asyik. Orang Arab kalau dengar syair, dia memang asyik lah, orang Arab kan. Begitu asyik dengar mereka bergendang, baca kasidah, baca syair. Saya begitu asyik ketika itu, dan tiba-tiba saya terdengar laungan azan. Serta-merta saya arahkan inang saya, dayang saya berhenti bergendang, berhenti bersyair, berhenti berkasidah dan jawab azan. Rupa-rupanya dengan sebab amal saya itu saja, Allah begitu gembira dengan saya dan telah terima amalan saya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama beritahu, kita tak tahu amal apa yang kita buat. Mungkin kadang-kadang di kelopak mata kita nampak kecil amal tadi, tetapi di sisi Allah mungkin amal itu begitu besar di sisi Allah. Dan kita takut-takut ada dosa-dosa yang kita buat rasa kecil di mata kita, di sisi Allah begitu besar. Tuan-tuan dirahmati Allah, satu orang abidah di zaman Bani Israel. Dia ni orang yang begitu soleh, hingga orang kampung semua beritahu dia ni ahli syurga. Dan bila dia mati dicampakkan neraka. Aku orang pun beranjak dengan berita ni. Dan kata ahli ulama, rupa-rupanya dia ni memang orang soleh, tapi dia bila kucing dalam rumah dia, dia kurung dalam sampah, tak bagi makan. Sebabkan itu Allah begitu murka dengan dia dan campakkan neraka. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sebab itulah dalam kehidupan ini kita perlu menjaga sungguh-sungguh amal yang kita buat. Kita kena fikir sebelum kita buat. Kita takut-takut dengan sebab amal yang kita rasa lah tak ada apa-apa pun. Kita takut nanti dekat akhirat kita dihisab oleh Allah. Kadang-kadang mungkin kita bawa lepas balik pasar malam ataupun bawa balik kerja, kita beli air minum jalan cendol ke, air sirap tu tepi jalan kita beli. Kita bawa kereta sampai ke terminal, air pun habis minum. Kita pun tunggu terminal merah, kita buka tingkap, kita buang cawan plastik tadi dekat luar.
Kita cakap dengan bini kita, kalau abang tak buang nanti masa daerah tak ada kerja pula nak pergi sampah. Jadi abang buang lah. Kita nampak kita tak apa-apa, tetapi menyusahkan orang Islam, hukum diharam. Nampak kita tak apa-apa, buang. Lebih lagi kalau kita buang tu di kota Madinah yang Nabi sebut Al-Madinatu khairul law kanu ya'lamun. Madinah ni bumi yang terbaik kalau kamu tahu. Di bumi Madinah kita buang sampah. Kita kata kalau tak buang nanti bangga tak ada kerja pula. Allahu Akbar. Kita takut tuan-tuan disebabkan amal kita yang kecil, yang salah tadi, kita takut Allah begitu murka dengan kita. Siapa orang syekh di Madinah, nama dia Syekh Maulana Arif. Ini kira ulama dakwah di kota Madinah. Nama dia Syekh Maulana Arif. Selalu saya ikut dia punya, kalau dia buat program dekat Madinah, waktu kami tinggal di sana, selalu saya ikut program dia. Dan selalu kalau dia doa, dia takkan tinggal satu doa. Waktu dia doa minta ampun, ya Allah ampun dosa kami, ibu bapa kami, keluarga kami. Tapi satu doa dia takkan tinggal. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa yang kami rasa bukan dosa di sisi kami, rupa-rupanya dosa di sisi kau. Maknanya dia doa. Itu jangan tinggal doa. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa yang kami rasa bukan dosa di sisi kami, bukan salah di sisi kami, rupa-rupanya dosa di sisi kau. Kenapa kita tak tahu tuan-tuan? Ada benda yang kita rasa tak ada apa-apa pun, tak dosa pun, tetapi rupanya di sisi Allah, Allah begitu murka dengan kita. Dan begitu juga dengan amal. Walaupun amal tadi kecil, kita tak tahu, mungkin dengan sebab itulah Allah terima kita dan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah dalam kehidupan kita di dunia, kita kena membuat persiapan amal dan jangan meremehkan amal walaupun amal tadi kecil. Dan janganlah kita buat satu perkara yang mana perkara itu kita tahu salah, tapi kita rasa perkara itu kecil kerana kita takut kita dihisap, dihitung oleh Allah. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisab dan hitung diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Jalla wa Ala. Kita akan dirahmati Allah. Moga-moga dengan perkongsian yang diberikan, moga kita dapat ambil manfaat dan iktibar. Moga Allah terima kita semua, baik amal kita yang kecil maupun amal kita yang besar. Dan moga Allah ampuni dosa kita, baik dosa kecil ataupun dosa yang besar. Dan sifat mukmin itu kata baginda dengan doa baginda, idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Orang beriman itu adalah dia yang mana kalau orang beriman tadi buat benda yang baik, dia akan rasa gembira. Kalau dia buat benda yang tak baik, dia akan bersedih. Ini sifat mukmin yang mana kalau dia buat benda baik dia rasa gembira, kalau buat benda yang tak baik dia akan bersedih dan minta ampun kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.